Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun menyelesaikan perbincangan kita di dalam hukum hakam masbuk, iaitu baru kita bincang satu hukum hakam masbuk, iaitu masbuk yang mendapati imam ketika imam sedang berdiri, maka apa yang perlu dilakukan. Maka saya sebut pada pertemuan lepas, kalau seorang masbuk dia sampai dia tengok imam tengah berdiri, maka dia kena kembalikan kepada dua kemungkinan, betul? Iaitu kemungkinan pertama apa dia? Kalaulah dia yakin yang dia sempat menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah imam,
sebab imam itu mungkin panjang lagi nak rukuk, maka kata ulama dia sunat baca doa iftitah dan dia juga sunat baca ta'awuz, kemudian baca Fatihah. Adapun kalau makmum yang baru sampai, dia khawatir takut imam rukuk cepat sangat, kata ulama dia tak boleh baca doa iftitah dan ta'awuz, malahan dia kena terus baca Fatihah. Maka kalaulah dalam dua kategori ni tiba-tiba imam rukuk, kita dah bincang hukumnya sangat panjang. Dan ia juga termasuk juga perbincangan apa dia yang termasuk dalam kategori salasah arkani maqsudah, iaitu 3 rukun panjang yang dimaksudkan, iaitu 1 rukuk dan 2 kali sujud. Apa dia? Makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur dengan 3 rukun panjang. Disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Apakah dia kategori makmum yang boleh lambat dengan imam? Kalau dia lambat, dia dihitung juga masih dapat rakaat. Siapa dia? Yang pertama, makmum yang terlalu lambat sangat baca Fatihah, sebab tawaduknya dalam baca Fatihah. Dia baca lambat sangat, maka tak kali imam itu ketika sedang solat rukuk, dia tengah baca Fatihah, kata ulama dia kena habiskan juga bacaan surah Al-Fatihahnya. Dia tak boleh rukuk dengan imam pada ketika itu. Maka pada ketika itu dia dibenarkan terlewat dengan syarat jangan sampai imam bangkit daripada sujud kedua. Itu dia. Kalau imam dah bangkit daripada sujud kedua, maka dia dihitung tak dapat rakaat pada ketika itu. Yang kedua apa dia? Makmum yang dia dah baca doa iftitah, dah baca ta'awuz, tiba-tiba tengok imam tengah rukuk, dia syak. Dah baca Fatihah ke belum baca Fatihah? Kan? Dah baca Fatihah ke belum baca Fatihah? Maka kata ulama dia kena baca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah dan dia tak dibenarkan rukuk dengan imam pada ketika itu, kerana dia ada kewajipan, iaitu baca surah Al-Fatihah. Maka dia kena habiskan baca Fatihah kalau dia nak dapat rakaat, dengan syarat imam tak boleh juga bangkit daripada sujud yang kedua. Kalau imam bangkit, dia tak dapat rakaat. Salat dia sah tak? Sah. Kategori ketiga apa dia? Yang termasuk salah satu arkani maksudah apa dia? Makmum yang mana imamnya ekspres sangat, laju sangat. Dia baca dah okey dah pertengahan, tapi imam yang laju. Maka kata ulama, makmum kategori ini juga dibenarkan terlewat dengan 3 rukun panjang yang dimaksudkan, iaitu 1 rukuk dan 2 kali sujud. Bila mana imam belum bangkit lagi daripada sujud yang kedua, maka dia masih lagi, kalau sempat untuk dia rukuk, dia masih lagi dihitung dapat rakaat. Maka insya-Allah hari ni tuan-tuan saya nak sambung, iaitu hukum hakam masbuk yang kedua. Kan? Yang pertama, seorang masbuk sampai imam tengah berdiri, nak buat apa? Selesai dah bincang ni. Hari ini kita bincang hukum hakam masbuk yang kedua. Apa dia? Seorang masbuk masuk dalam jamaah, tengok imam tengah rukuk, dia nak buat apa? Itu dia. Itu persoalan dia. Hukum hakam yang kedua apa dia? Masbuk mendapati imam ketika imam sedang rukuk. Makna kata apa dia? Contoh maghrib tadi, tuan-tuan sampai tengok imam tengah rukuk dalam rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga. Maka apa perlu kita lakukan sebagai orang yang telah masuk dalam solat? Kan, itu soalan dia. Baik. Maka kita bincang halaman 71. Boleh buka halaman 71. Muka surat 71 dalam tajuk masbuk mendapati imam sedang rukuk. Saya ulang balik. Tuan-tuan, kalau kata maghrib tadi tuan-tuan tengok imam tengah rukuk, tuan-tuan baru sampai, apa tuan-tuan perlu lakukan? Maka kita bincangkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu'. Kalau kata kitab Al-Majmu', saya dah ulang banyak kali. Siapa yang karang kitab Al-Majmu'? Yang karang kitab Al-Majmu' adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi karang kitab Al-Majmu'.
Karang kitab Al-Majmu', kitab ini syarah kepada satu kitab. Sebelum Imam Nawawi baca kitab sebelum Imam Nawawi karang kitab Al-Majmu', ada satu kitab yang menjadi teras kepada Imam Nawawi nak karang kitab Al-Majmu'. Apa kitab terasnya? Kitab Al-Muhadzab. Kitab yang dikarang oleh siapa? Imam Asy-Syairazi. Itu dia. Jadi adanya kitab Al-Majmu' adalah sebab adanya kitab Al-Muhadzab. Maka sebab itulah Imam Nawawi karang kitab Al-Majmu' sebab nak syarah kitab Al-Muhadzab. Sebagai contoh apa dia? Tonton baca kitab Sahih Al-Bukhari, baca hadis dia, dalam tu hadis dia, tapi nak baca syarah kepada hadis Sahih Al-Bukhari, tonton kena baca kitab apa? Kena baca satu kitab namanya Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Maka di situ baru tonton dapat ada hadis dan di situ ada syarah-syarah hadis. Tapi kalau tonton baca kitab Sahih Al-Bukhari sahaja, tonton tak jumpa syarah dalam hadis tu. Akan jumpa hadis sahaja yang dibaca dalam tu. Tapi kalau nak cari syarah dia, tonton kena cari kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari siapa karang? Yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dia. Jadi inilah dia. Baca kitab Al-Muhadzab maka kurang jelas, tonton kena baca kitab Al-Majmu', baru lebih jelas. Kalau baca je boleh faham sikit lah, tapi nak lebih mendalam, tonton kena baca kitab Al-Majmu'. Sebab tu pengarang kitab salat berjamaah ini dia mengambil satu teras yang paling besar. Sumber utama yang dirujuk adalah kitab Al-Majmu', kerana dalam kitab Al-Majmu' memang dibincangkan tentang hukum hakam itu lebih mendalam. Jadi disebut, berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' pada juzuk yang keempat halaman ke-111. Apa kata Imam Nawawi? Sekiranya masbuk mendapati imam sedang rukuk. Kata Imam Nawawi, kalau kita masuk maghrib tadi, kita nampak imam tengah rukuk, apa kita nak buat? Maka kata Imam An-Nawawi, maka hendaklah ia terus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak, dan kemudian barulah ia takbiratul intiqal untuk rukuk pula, iaitu ada dua takbir. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' ini dengan satu perbuatan yang paling terbaik, yang paling the best perbuatan. Apa dia? Perbuatan yang paling baik, tuan-tuan kena sebut takbir dua kali dan angkat takbir dua kali. Dalam kitab ni, walaupun ada orang dia waktu takbiratul ihram dia angkat tangan. Tuan-tuan, takbiratul ihram sebut Allahu Akbar itu hukumnya apa? Sebut Allahu Akbar ketika takbir permulaan salat, iaitu takbiratul ihram, itu hukumnya apa? Wajib, kerana ia termasuk daripada rukun salat. Tapi kalau kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu hukumnya apa? Sunat sahaja. Nampak? Jelas Maka bila kita tak angkat tangan ketika takbiratul ihram, tak mengapa, salat tak batal. Kalau kita nampak ada orang tak angkat tangan, jangan kita kata batal salat dia. Cuma kita boleh kata salatnya kurang afdal kerana meninggalkan hal yang sunat. Boleh faham? Baik, kita dah takbiratul ihram, kita tahu angkat takbir hukum sunat, sebut Allahu Akbar itu wajib. Maka kita nak rukuk pula, angkat tangan itu hukumnya apa? Sunat juga. Sebut Allahu Akbar ketika rukuk pula, itu hukumnya apa? Pun sunat juga. Siapa kata wajib? Itu Allahu Akbar satu kali dia yang wajib, satu kali. Yang lain semua sunat. Hatta kalau kita nak rukuk, kita terus gerak kepada rukuk tanpa sebut Allahu Akbar dan tanpa angkat tangan ketika takbir, itu tak mengapa. Tapi kita sebut kurang afdal. Sebab baru ni ada kes jamaah, tuan-tuan, dia tanya kepada saya, dia baru ni dia salat rukuk, dia tak angkat tangan dan dia tak sebut Allahu Akbar. Dia kata sebab dia nak cepat sangat.
maka dia tinggalkanlah hal yang sunat dengan hanya semata-mata dia buat yang wajib. Satu orang datang jumpa dia, dia kata orang tu terus hukum salat dia tak sah. Saya kata, manakah yang dikatakan tak sah? Maka dia kata tak sebut Allahu Akbar dan tak angkat takbir ketika rukuk. Saya kata itu bukan wajib. Maka kesilapan orang tadi apa dia? Dia betul-betul tidak memahami tentang rukun salat, sunat-sunat dalam salat, hal yang makruh dalam salat, perkara yang membatalkan salat. Yang utama, syarat salat itu sendiri, padanya ada syarat wajib dan syarat sah. Kalau kita yang ni tuan-tuan tak boleh faham betul-betul, maka bila ke depan tuan-tuan jadi jam nak faham. Sebab tu tuan-tuan bila ngaji kitab yang saya sebut ni, tuan-tuan kena faham betul-betul. Kalau saya sebut syarat, dia lain. Kalau saya sebut rukun, dia lain. Walaupun syarat dan rukun ini kedua-duanya kata ulama dihukumkan wajib, tetapi syarat ini dia dahulu sebelum solat. Boleh faham? Syarat dahulu sebelum solat. Adapun rukun ketika salat, nak salat rukun, kan? Tapi kalau kita kata syarat dengan rukun, kedua-duanya wajib kena tepati. Kalau tak tepati, contoh syarat wajib tak tepati, maka dia tak wajib solat. Kalau dia solat tak dikira. Contoh syarat wajib solat apa dia? Mesti Islam. Orang kafir solat, mereka solat sah tak? Tak sah. Diterima tak? Tak diterima. Boleh faham? Adapun kalau syarat sah itu tak ditepati, maka kata ulama inilah yang dihitung sebagai salatnya jadi tidak sah. Itu yang kita katakan boleh jadi pada ketika itu salatnya boleh dihitung sebagai salat menghormati waktu. Kerana apa? Kerana tak cukup syarat sahnya itu sendiri. Boleh faham? Tapi kalau rukun tak cukup, tak ditampung, memang tak sah terus. Boleh faham? Tapi masalah yang berlaku kepada sahabat kita tadi apa dia? Dia tak sebut Allahu Akbar dan tak angkat tangan ketika rukuk. Maka sahabat datang seorang lagi, dia kata tak sah. Ini salah. Kalau dia datang tadi, dia nasihatkan jangan tinggalkan, walaupun sunat buat, itu betul. Tapi dia terus datang kata tak sah. Bererti apa? Orang yang datang tu dia tak faham lagi tentang hukum hakam salat itu sendiri. Maka dia kena ngaji balik, tuan-tuan. Sebab tu penting, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata kenapalah asyik belajar bab salat. Tapi tuan-tuan, saya sebut, berapa ramai yang betul-betul faham tentang syarat salat? Berapa ramai yang betul-betul faham tentang rukun salat? Berapa ramai yang betul-betul faham tentang sunat, perkara yang sunat dalam salat? Berapa ramai yang betul-betul faham tentang hal yang makruh dalam salat? Dan berapa ramai yang betul-betul faham perkara-perkara yang boleh membatalkan salat? Tak ramai. Sebab tu jadi masalah tadi yang saya sebut ni. Jadi di sini masalah apa? Imam Nawawi dia sebut satu perkara yang paling the best, terbaik. Dia kata apa? Kita kalau masuk dalam solat, tengok imam tengah rukuk, maka kita niat solat Allahu Akbar, kemudian kita rukuk Allahu Akbar. Terus rukuk, jangan baca Fatihah. Jangan pandai-pandai baca doa iftitah. Jangan pandai-pandai baca at-ta'awuz, dan jangan pandai-pandai baca Fatihah. Kerana kalau kita duk galak baca Fatihah, nanti tak dapat rakaat. Dan ini perbincangannya kita dah bincang pada pertemuan lepas. Kalau imam sujud, dia tak nak sujud juga, salat dia boleh batal. Kerana apa? Kerana termasuk syarat sah salat, imam tak boleh mendahului kita dengan dua rukun berturut-turut. Kalau kita makmum yang bukan kategori makmum yang ta'uzur lah istilahnya. Makmum yang uzur apa dia? Tadi saya dah sebut 3 kategori itu. Itu makmum uzur. Makmum yang ta'uzur apa dia? Contoh, Allahu Akbar, dia takbir, dia terus baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, imam rukuk, betul? Imam rukuk, maka dia tak dikategorikan sebagai makmum ta'uzur. Maka dia tak boleh habiskan Fatihah dia.
Ini contoh makmum tak uzur. Baik, katalah dia duk galak juga habiskan baca Fatihah, imam i'tidal dia baca Fatihah, imam sujud dia masih baca Fatihah. Kata ulama solatnya dihukumkan batal. Kenapa? Imam dah dahulu dengan 2 rukun berturut-turut. Ini syarat sah solat. Tapi kita tak bincang lagi. Kita akan bincang nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang. Kerana syarat sah solat ni perbincangannya juga pun sangat panjang. Baik. Jadi Imam Nawawi sebut apa? Kita sampai imam tengah rukuk, maka kita takbir Allah, sebut dan angkat Allahu Akbar, dan sekali lagi Allahu Akbar. Maka kita buat dua-dua ni. Inilah perbuatan yang paling afdal. Kalau kita buat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, terus rukuk. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah, tapi kurang afdal. Itu je, boleh faham tak? Yang ni nanti kita akan bincang. Makna kata apa dia? Kita tengok kawan kita tengok imam tengah rukuk, dia takut tak dapat rakaat, dia sekali takbir dia. Kita pula nampak dia sekali takbir, sah ke tak sah ni salat dia? Nanti kita bincang. Boleh faham? Orang yang sekali takbir dia, kan, sah atau tidak? Sebenarnya jawapan dia saya jamin tuan-tuan dah tahu dah sebenarnya. Kalau saya terangkan yang awal tadi, tuan-tuan dah tahu dah sah atau tak sah. Baik, tak apa. Maka sekiranya pergerakan ke arah rukuk sudah dimulakan sedangkan takbiratul ihram belum selesai, maka solatnya itu dihukumkan tidak sah, sama ada solat fardu maupun sunat. Tak boleh. Contoh apa dia? Dia belum takbiratul ihram dan dia terus rukuk. Kata Imam Nawawi, solat dia tak sah. Kenapa? Rukun, ada 2 rukun yang belum dilaksanakan, iaitu takbir, niat. 2 ni belum dibuat lagi. Terus dia rukuk. Ini kesilapan kata ulama. Salatnya akan dihukumkan tidak sah. Boleh faham? Yang sah apa dia? Dia sampai dia takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Salatnya dihitung sah dan dia dapat pahala yang paling afdal. Sambung lagi. Selepas takbiratul ihram hendaklah ia segera rukuk sambil takbir, iaitu takbiratul intiqal. Kalau tuan-tuan jumpa lafaz takbiratul intiqal dalam kitab, ini maksud dia apa? Takbir perpindahan atau perubahan rukun. Namanya intiqal. Kalau jumpa lafaz intiqal, maksud dia apa? Takbir perpindahan rukun atau perubahan rukun. Contoh, daripada rukun berdiri kepada rukuk, namanya takbiratul intiqal. Rukuk kepada i'tidal, takbiratul intiqal. I'tidal kepada sujud, takbiratul intiqal. Maka kalau kita rangkumkan kesemua ni, maka dipanggil dengan lafaz jamak takbiratul intiqalat. Itu dia. Makna kesemualah. Kesemua bentuk takbir perpindahan rukun itu dipanggil sebagai apa? Takbiratul intiqalat. Kalau takbiratul intiqal dia satu je. Sama ada tertuju kepada takbir rukuk atau i'tidal atau sujud, satu je. Tapi kalau dia kata takbiratul intiqalat, makna disebut untuk semua sekali bentuk takbir perpindahan rukun. Jelas Baik. Sambung lagi. Tanpa menunggu terlebih dahulu untuk baca Fatihah. Saya dah sebut, nampak imam tengah rukuk, jangan duk galak baca Fatihah. Takbir sekali, takbir 2 kali, terus rukuk. Jangan buat baca Fatihah. Begitu juga halnya kalau ia mendapati imam sedang berdiri, tetapi setelah ia takbiratul ihram imam terus rukuk, maka tidak perlu ia membaca walaupun sebahagian daripada surah Fatihah. Wallahu a'lam. Apa disebut? Tuan-tuan, kita sampai imam tengah berdiri, betul? Elok kita nampak imam tengah berdiri, maka kita pun solat. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita sebut Allahu Akbar, imam rukuk. Yang ni sama juga permasalahan dalam perbincangan tajuk ni. Maka kita tak perlu juga baca surah Al-Fatihah, kerana kita sempurna je takbiratul ihram, imam telah rukuk. Maka apa perlu kita lakukan? Terus sahaja rukuk. Tak perlu lagi baca Fatihah. Baik, selesai bincang tajuk ni. Boleh dapat
Nanti saya nak terus bincang tentang syarat-syarat nak dapat rakaat. Syarat-syarat untuk kita dapat rakaat. Tuan-tuan, kalau kita rukuk, ada orang yang rukuk dia tak dapat rakaat langsung, tapi dia tak tahu yang dia tak dapat rakaat. Nanti kita bincang syarat dia. Tapi kita sambung lagi. Maka syarat yang pertama, dia kata yang tadi daripada apa yang kita bincang, pertama syarat nak dapat rakaat apa dia? Dia kata mesti rukuk bersama-sama imam. Ingat, tolong ingat sekarang syarat nak dapat rakaat pertama adalah mesti rukuk bersama-sama imam. Boleh? Syarat yang kedua, ketiga dan keempat nanti kita bincang. Jadi pada perbincangan yang pertama halaman 71 dia dah sebut syarat nak dapat rakaat. Yang pertama apa dia? Kena rukuk bersama-sama imam, baru boleh dapat rakaat. Tapi ada lagi 3 syarat, nanti 3 syarat. Baik, yang kedua saya menambah halaman 72. Begitu juga sekiranya ia mendapati imam di dalam rukun-rukun yang lain, perlu ia melakukan tamakninah dahulu sebelum ia menuju kepada perkara yang imam sedang lakukan. Dah ditambah 2 syarat. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i ada pun pada rukun rukuk 1, rukun i'tidal 2, rukun sujud 3, rukun duduk antara 2 sujud 4. Sujud yang kedua tu termasuk juga sujud lah. Jadi 4 rukun ini mesti disertakan dengan tamakninah. Boleh faham? 4 rukun yang rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, 4 rukun ini dia kena dengan tamakninah. Tak dapat tidak, wajib dengan tamakninah. Tamakninah ni maksud dia apa? Berhenti seketika. Cukup dengan lafaz apa? Subhanallah, maka dah dihitung dia dapat tamakninah. Maka kalau dia bertasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, salat dia sah tak? Sah, kerana dia telah dapat tempoh tamakninah, iaitu berhenti seketika. Tapi cuma kata ulama dibincangkan adalah paling afdal ketika dia rukuk tadi dia tasbih 3 kali. Dia juga boleh tasbih ketika rukuk bukan sekadar 3 kali, malahan kata ulama boleh capai kepada 11 kali. Kerana rukuk ini termasuk daripada rukun-rukun panjang. Boleh faham tak? Maka dia boleh lama ketika rukuk. Tapi rukuk lama dalam solat jamaah kata ulama tak digalakkan, kerana tak sesuai. Tapi kalau nak rukuk lama juga bila? Solat seorang diri nak rukuk lama, rukuklah. Tapi jamaah jangan rukuk panjang sangat. Kalau imam yang rukuk lama sangat dalam solat fardu, kata ulama melampaui tempoh biasa orang rukuk, maka imam tersebut dihukumkan makruh kerana dihitung berlama-lamaan dalam salat. Tapi kalau imam baca doa iftitah, imam baca ta'awuz, imam baca Fatihah, lepas Fatihah imam diam dalam 30 saat, kemudian imam baca surah, kemudian imam diam, baru imam rukuk, ini maksud dia panjang tak? Maksud yang saya sebut tadi memanjangkan salat tak? Tidak, kerana ini termasuk hal yang dituntut dalam salat berjamaah. Imam baca doa iftitah, kalau ada jamaah kata imam ni lama sangatlah, panjang sangatlah solat dia. Sebab apa? Sebab dia baca doa iftitah. Betul tak betul? Tak betul, kerana doa iftitah itu bukan bermaksud memanjangkan salat, kerana ia hal yang dituntut. Imam baca Fatihah, lepas imam baca Fatihah imam diam. Ini dalam solat jahar lah. Imam diam berapa saat? 20 saat ke 30 saat. Tujuan dia apa? Imam bagi ruang kepada jamaah untuk baca surah Fatihah. Maka jamaah kata, kenapalah imam ni panjang sangat? Kita kata, apa yang maksud panjang? Sebab lepas Fatihah imam diam. Betul tak? Imam diam lepas baca Fatihah dalam solat jahar itu bertujuan memanjangkan solat? Tak, kerana itu adalah kepentingan dalam solat. Ataupun imam baca surah pilihan pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Imam baca surah pilihan pada 4 rakaat. Dia kata imam ni panjang sangat. Panjang sangat solat. Betul ke tak betul?
Tak betul juga, kerana bacaan surah pilihan itu adalah kepentingan yang sangat mustahak dalam salat. Imam boleh dihitung memanjangkan salat apa dia? Dia baca doa iftitah, dia baca Fatihah, lepas tu dia diam, lepas tu dia baca surah. Dia baca surah Al-Baqarah habis. Yang ni baru betul maksud memanjangkan salat. Apa lagi maksud memanjangkan salat? Imam baca surah yang panjang tak sesuai dengan salat. Contoh, salat maghrib kata ulama dia dipanggil sebagai salat yang sesuai baca surah-surah pendek. Apa surah-surah pendek? Surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ini maksud surah pendek. Jadi selagi mana kalau dalam solat maghrib tuan-tuan dengar imam baca surah Ad-Duha ke ataupun surah Al-Bayyinah ke, ini bukan surah panjang, ini surah-surah pendek. Kadang-kadang kita tak faham. Dia kata surah panjang juga. Saya beritahu, tuan-tuan ingat surah Ad-Duha sampai surah An-Nas ini surah-surah pendek. Kalau imam baca satu surah daripada surah yang saya sebut daripada Ad-Duha sampai surah An-Nas, ini bukan surah panjang. Surah An-Naba sampai surah Ad-Duha, ini surah yang pertengahan, tak panjang dan tak pendek. Maka kalau imam baca surah ni dalam salat, maka tak boleh salahkan juga, sebab tak panjang dan tak pendek. Yang boleh kita katakan imam tu panjang apa dia? Bila dia baca surah panjang. Apa maksud surah panjang? Bermula daripada surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Ini maksud daripada surah-surah panjang. Termasuk juga subuh Jumaat imam baca surah As-Sajadah. Subuh Jumaat imam baca surah Al-Insan. Baik, boleh tak? Hukumnya sunnah, tapi jamaah kena faham juga. Sebab tu cara kita nak bagi jamaah faham, kita kena latih buat tiap-tiap minggu. Jamaah akan faham kita baca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Sini buat tak subuh? Kalau buat, jangan buat As-Sajadah je. Sebab banyak tempat buat, dia buat As-Sajadah je. Tak, kuranglah fadilat sunatnya. Sebab Nabi baca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Baik, terus. Baik, jadi empat rukun tadi dia kena sertakan dengan tamakninah. Begitu juga kita kalau nak dapat rakaat dengan imam, kita pertama kena rukuk dengan imam. Itu syarat yang pertama. Kedua, waktu kita rukuk dengan imam, kita kena dapatkan tamakninah juga. Siapa yang rukuk dengan imam sedangkan dia tak dapat tamakninah ketika dia rukuk dengan imam, kata ulama, salat dia sah tapi tak dapat rakaat. Ini yang ramai tak perasan. Apa yang berlaku? Dia hendak rukuk, baru dia capai dua tapak tangan kepada kedua lutut dia, imam dah bangkit iktidal. Dapat rakaat tak? Tak dapat. Walaupun dia dah dihitung rukuk dengan imam, tapi waktu dia rukuk dengan imam, dia tak dapat tamakninah. Dia hanya berselisih sahaja dengan imam, tapi tak bertemu, iaitu sekadar tamakninah. Jadi faham tak itu? Jadi syarat yang kedua apa dia? Tamakninah ketika rukuk dengan imam. Syarat pertama apa dia tadi? Rukuk dengan imam. Syarat yang kedua, tamakninah ketika dia rukuk dengan imam. Tuan-tuan, sebelum ni walaupun imam rukuk lebih dahulu daripada dia, tapi dia rukuk dengan imam, dia tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Kalau imam rukuk lebih dahulu daripada dia, kemudian dia rukuk lambat sikit daripada imam, dia rukuk, dia dapat tamakninah, dapat rakaat. Boleh faham? Sebab tu imam waktu dia solat jamaah, tempoh yang afdal imam tu laju ke, sederhana ke, perlahan? Sederhana. Jadi imam ni bila dia jadi imam, tempoh yang dia kena pakai, dia kena tempoh yang sederhana. Kalau laju sangat, ini bukan imam yang sesuai dengan hukum syarak. Lambat sangat, barangkali imam ni tawadhu', tapi dia masih lagi belum sesuai untuk jadi imam. Kerana apa? Terlalu lambat sehingga mengakibatkan jamaah dia jadi marah, atau kan barangkali lainlah kalau semua jamaah tu ahli sufi, dia lambat macam mana pun tak mengapa, kan. Baik, kita bagi ruang untuk azan dahulu. Jadi tolong ingat dua syarat kita dah sebut, iaitu rukuk bersama-sama imam, dan kedua, pastikan ketika dia rukuk dengan imam dia dapat tamakninah. Itu dua syarat dapat rakaat. Silakan.
Baik. Baik. Imam bila bangkit baru Allah Akbar. Jadi yang masuk dari satu tadi dapat pembinaan emas Pak. Imam dah bangkit, padahal dia sukses tu. Dia pembinaan dia lambat cara berobat dia yang makmum juga bersangka dapat pembinaan. Jadi ada tak dia dapat kenaan? Baik. Sekiranya seorang makmum yang masbuk dia bergerak menuju kepada rukuk, sedangkan dia yakin yang dia telah mendapat rakaat, tetapi imam itu telah bergerak lebih dahulu sebelum mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan, apabila kita jadi imam, maka yang disebut oleh Imam An-Nawawi adalah paling afdal bila kita jadi imam dalam keadaan kita mengangkat suara kita, sebutan Allahu Akbar, dan pergerakan kita itu seiring. Jangan bergerak lebih dahulu baru sebut. Contoh macam mana? Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar
ataupun Allah, dia dah angkat Allahu Akbar seiring. 3. Pertama sebut dahulu, pertama angkat, bergerak dahulu baru sebut. Ataupun yang kedua, sebut tak hampir tak sempurna sebut, dah tak habis lagi sebut Allahu Akbar, perbuatan dah habis. Yang ketiga, sebut dan perbuatan itu seiring. Macam mana? Allahu Akbar. Maka mana yang paling afdal? Yang sebut dengan perbuatan itu seiring. Begitu juga Sami Allahu liman hamidah. Bukan Sami Allahu liman hamidah, dia dah gerak dulu baru disebut. Ataupun Sami Allahu liman hamidah, tak habis lagi baru sempurna habis. Maka daripada 3 kategori tadi, yang paling afdal adalah gerak dengan sebut itu seiring. Jadi bagaimana dengan permasalahan ini? Dia akan kembali semula kepada maslahah tadi. Sekiranya dia makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur, maka dia tak mengapa dapat rakaat, sebab dia 3 rukun panjang. Tapi kalau sekiranya dia makmum yang masuk yang termasuk dalam kategori makmum yang tak uzur, maka dia akan kembali. Apa dia? Tak dapat tamakninah, tak dapatlah rakaat. Maksud tamakninah ni kena faham. Bukan tasbih ketika rukuk 3 kali, bukan. Tapi cukup dengan lafaz subhanallah. Contoh apa dia? Saya maghrib, saya sampai imam tengah rukuk, maka saya pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu saya rukuk tadi, saya sempat bertasbih subhanallah, dapat rakaat. Kerana itu maksud dia. Bukan waktu saya rukuk saya kena tasbih 3 kali. Tak. Kalau saya dapat tasbih 3 kali ketika saya rukuk dengan imam, ini malahan lebih afdal. Kerana apa? Kerana yang dimaksudkan dengan tamakninah itu cukup dengan lafaz subhanallah sahaja. Boleh faham ya? Jadi soalan Tuan Imam tadi bergantung kepada kembali semula kepada permasalahan. Kalau dia makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur, dapat rakaat. Kalau makmum yang tak uzur, tak dapat juga rakaat, kena kembali semula kepada maslahah yang tadi. Baik. Sebab dalam masalah itu asas lafaz imam itu. Jadi bersangka memang tidak dapat sebab apa? Masa ketika yang imam dah bangkit, bahawa dia sebut subhanallah, Allah itu maknanya dia dapat subhanallah pada dia dapat iman, sedangkan dia tak dapat dia. Baik, rukun itu bergerak ke atau sebut? Rukun bergerak ke atau sebut Allahu Akbar? Rukun itu bergerak ataupun sebut Allahu Akbar? Saya tanya. Rukun itu adalah bergerak, bukan sebut Allahu Akbar. Ini boleh faham tak maksud itu? Kalau sebut Allahu Akbar itu rukun ke atau sunat? Tapi kalau bergerak daripada rukuk kepada berdiri, namanya i'tidal, itu rukun? Ya, itu rukun. Maka dihitung pada rukun ke pada sunat? Dapat jawapan dia kena hitung pada rukun. Sebab itu kalau saya kata kita tak dapat rakaat tu, sedang saya dapat sebab atas saya nyambung dengan imam. Jadi bila dia rukuk, saya rukuk, dia dah bangkit, jadi dia rukuk, berkapan saya tengok subhanallah, saya tengok imam Allah, kemudian imam dah bergerak. Menurut sangkaan kita, maka itulah yang ditakdirkan. Dapat rakaat, dapat, kata ulama. Sebab sangkaan kita. Tapi sangkaan kita perlu disertakan dengan keyakinan. Jangan sangka je dapat. Sangka tak boleh, dia kena yakin. Kalau sangka ni dia jadi barangkali, itu jadi syak pula. Kan? Dia dapat ke tak dapat? Maka kata ulama, syak ini tidak menguatkan keyakinan. Tapi kalau dia yakin dapat rakaat, yakin, selesai masalah. Boleh faham? Tapi kalau dia dah nampak imam bergerak, sedangkan dia yakin dapat rakaat, ini tak patutlah, kerana pada penglihatan mata dia dah nampak. Sebab tu nanti saya akan bincang,
antara syarat sah ikut imam, seorang makmum mesti wajib, tak dapat tidak. Maksudnya apa? Mestilah. Mesti dia mengetahui imam itu daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Dengan apa tahu daripada satu rukun kepada rukun yang lain ini? Sama ada dia boleh melihat imam secara langsung ataupun dia boleh mendengar imam. Tapi disebut oleh para ulama, di antara melihat dengan mendengar, mana lebih utama? Melihat imam itu lebih utama. Jadi kalau dia duduk di belakang imam, boleh tak dia nampak imam? Sebenarnya boleh. Walaupun dia tak tengok imam, tapi dia boleh nampak tak? Ya tuan-tuan, mata kita ni bulat ke petak saya sebut? Kalau dia kata tak nampak imam, itu mustahil. Kerana bila kita salat, hatta ketika kita rukuk, kita khusyuk sekalipun, kita pandang kepada tempat sujud, pasti mata kita boleh melihat pergerakan daripada sebelah kanan, sebelah kiri maupun sebelah depan. Kerana sifat mata kita ini dia cembung, dia bulat yang melengkung, maka dia boleh nampak. Kalau dia kata dia tak nampak, itu perkara yang yang mustahil. Sebab tu tugas diadakan imam itu mesti nampak. Imam dia kena keluar, jangan imam masuk dalam kolong ni saya sebut. Dia masuk ke dalam. Bila dia masuk ke dalam, jamaah daripada sana nampak tak? Sudah pasti tak nampak. Jadi tak nampaklah tujuan pelaksanaan salat jamaah. Sebab tu kena tarik imam keluar. Kan bila tarik imam keluar, barulah jamaah sana nampak imam, jamaah sini pun nampak imam. Yang belakang dia akan mewakilkan daripada jamaah di depan. Belakang ikut depan. Maknanya kata muballigh ataupun orang yang menyampaikan maklumat kepada dia, dia dapat. Boleh? Okey tuan. Ya. Dia baca pada imam. Imam pun tak baca. Besar yang Baik, tentang baca Fatihah ni khilaf daripada keempat-empat mazhab. Tapi sepakat dalam mazhab Syafi'i, makmum kalau kategori muwafiq apa dia? Daripada awal salat dengan imam, wajib membaca Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Kena baca. Tapi kalau dia masbuk, hanya wajib dia baca. Kalau rakaat pertama dia tak sempat, dia tak wajib habiskan. Tapi dia wajib habiskan kalau kategori yang salasah arkani maksudah tadi, iaitu yang mana waktu dia takbir, duk pandai-pandai baca doa iftitah, baca ta'awuz, tengah-tengah baca Fatihah baru satu ayat, imam rukuk, yang ni tak boleh rukuk walaupun dia masbuk. Jadi wajib atau tak wajib kena tengok keadaan. Kalau muwafiq wajib, kalau masbuk tak wajib, hanya pada rakaat pertama sahaja, tapi wajib pada rakaat selepas daripada itu. Dalam mazhab Syafi'i kena ingat, baca Fatihah ke atas diri makmum wajib. Jangan pandai-pandai nak ikut talfiq mazhab lain pula. Mazhab Maliki, ya, ada kalanya dia kena baca dan ada kalanya imam tanggung. Dan ada kalanya sunat dia baca Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, ya, memang mereka tak dibenarkan baca Fatihah sama sekali, iaitu namanya makruh tahrim, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i wajib baca. Baik. Ya. Baca salah dekat yang dinas dari short dan sim, mustaqim dari mustaqim kan. Baik. Persoalan bacaan surah Al-Fatihah, maka dibincangkan oleh para ulama, sekiranya dia sebut huruf itu cuma kurang tepat daripada sifat dan makhrajnya, maka ini dimaafkan syarak. Tetapi kalau dia sebut mengakibatkan berubahnya hukum, satu contoh berubah hukum apa dia? Bismillah, satu ayat. Subhanallah. Ghaib. Siratal ladzina an'amta. Ayat tersebut an'amta, tapi dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Berubah baris. Yang ni bukan sekadar solat dia batal, tapi rosak akidah dia. Sebab apa?
Maksud an'amta, kita tentukan nikmat tu Allah bagi. Jalan orang-orang yang engkau telah an'amta tu maksud dia engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Tapi kalau kita baca an'am tu, jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Jaga. Berubah baris, sebab tu termasuk dalam perbincangan hukum tajwid, termasuk kesalahan-kesalahan besar adalah berubah baris, berubah huruf secara total 100%. Dan yang mana kata apa? Termasuk juga sabdu. Tapi kata ulama, kalau menyebut contoh mustaqim tertambah sabdu tak mengapa. Tapi kalau berubah huruf, ini tak ada kompromi. Boleh faham Kalau berubah huruf, dia tak ada timbal-timbal, tak ada. Tapi berubah nak kena tengok, berubah 100% ke ataupun sedikit sahaja berubah. Kalau sedikit sahaja berubah, dimaafkan. Boleh faham? Dimaafkan. Tapi kalau dia makmum yang ummi makna kata apa? Tak pandai baca. Kan? Maka dia sah tak? Kata ulama, salat dia sah sebab dia ummi. Ummi makna kata apa? Dia jahil. Tapi jangan cakap dia jahil dia wajib lepas tu kena pergi belajar lagi. Jadi kalau berubah huruf, makna kata sedikit je. Contoh mustaqim, tapi dia sebut mustaqim, ada sikit, tapi ada lagi sifat kaf tu tak berubah secara total, ini dimaafkan syarat. Tapi tak sesuai lah kalau dia jadi imam. Tu je saya sebut. Kalau dia jadi imam tak sesuai. Kalau huruf berubah 100%, yang ni tak boleh. Ya. Ya. Melebihkan harakat itu tak mengapa, tak menjejaskan kesahihan salat. Kerana melebihkan harakat atau mengurangkan harakat itu termasuk kesalahan kecil dalam bacaan. Tapi jangan ambil ringan. Kan? Contoh waladdallin, hukum dia apa? Mad lazim kalimi musaqqal, berat. Jadi kena panjang 6 harakat baru masuk. Tapi dia baca waladdallin. Kan contoh kan, tak cukup harakat. Boleh tak? Masih boleh diterima. Batal tak? Tak batal. Cuma kurang afdal. Layak jadi imam? Tak layak lagi jadi imam. Boleh? Siapa yang baca Fatihah, ni saya sebut, dia tak wakaf sempurna dengan saktah. Ini lazim saya tahu. Solat dia boleh dihukumkan tak sah. Disebut oleh para ulama. Fatihah ada wakaf ke ada saktah? Wakaf ni maksud dia apa? Berhenti, tapi kena ambil nafas. Kalau saktah ni maksud dia apa? Berhenti tapi tak boleh ambil nafas, kena terus. Contoh alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti tapi tak ambil nafas. Tapi saya sebut, berapa ramai yang jadi makmum dia baca Fatihah semua pakai saktah. Hati-hati. Kalau nak wasal, terus wasal. Contoh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jangan dibaca bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia berhenti tak? Berhenti tak? Dia berhenti, tapi dia tak ambil nafas. Ni banyak orang buat. Kalau dia buat dalam keadaan dia jahil, kata ulama, memang tak menjejaskan kesahihan salat dia. Tak mengapa, dimaafkan. Tapi kalau dah tahu, tuan-tuan semua tahu hari ini, kalau buat, hati-hati. Kerana itu bukan hukum wakaf, itu hukum saktah. Itu. Al-Fatihah yang sunat imam baca 7 ayat, bukan 8 waqaf. Maknanya 7 ayat dengan 7 waqaf. Bukan 7 ayat 8 waqaf. Ini yang sunat. Nabi SAW tak pernah baca Fatihah 8 waqaf, walaupun 7 ayat. Nabi tak pernah waqaf 8 tempat.
Saya ulang balik. Waqaf 8 tempat ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni 8 waqaf. Yang ni bukan kaedah Nabi baca Fatihah. Nabi baca Fatihah bagaimana 7 waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 waqaf. Tapi saya tanya, imam biasa banyak majoriti imam ni baca yang pertama ke yang kedua? Banyak imam baca yang pertama. Kalau imam baca begitu sah tak? Ulama kata sah salat mereka, cuma kurang afdal. Kerana apa? Sebab tu kata guru kami pernah tanya, kalau imam ni nafas tak panjang, apa jawab guru kami? Dia kata, imam tu tangguh dulu jadi imam. Bila nafas dia dah panjang, baru boleh jadi imam. Jadi kalau masyakkah lebih berat, tak ada orang lain melainkan dia sahaja, dia jadi imam, tak apa. Tapi dia kena latih lah. Di samping dia jadi imam, dia kenalah latih juga. Jadi cara dia nak latih bagaimana? Kenalah buat latihan pernafasan. Kan? Dia kena buat latihan. Tuan-tuan, sebenarnya salat ini bukan sekadar yang kita nampak zahir sahaja, tapi salat ini latihan untuk kita bersukan. Buat betul, sihat. Buat tak betul, sakit. Tapi itu zahir. Yang batinnya apa dia? Hati kita, khusyuknya kita, tawaduknya kita, rasa berserah kita kepada Allah, kita mengharapkan Allah Ta'ala. Itu yang batin. Sebab tu kata Imam Ghazali, salat ini ada 2. Satu salat yang zahir, satu salat yang batin. Banyak di antara kita masih lagi salat yang zahir. Salat sah tak? Masih dihukumkan sah, tapi dia tak dapat natijah salat. Apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab tu dia tak dapat natijah tu salat tu sendiri. Sebab apa? Dia hanya salat zahir. Dia bergerak je, tapi hatinya tak menghadirkan khusyuknya kepada Allah. Sebab tu bila dia salat tak tenang. Salat dia 4 orang lagi. 4 orang lagi. Dia salat tapi mulut dia mengumpat orang lagi. Kan? Jadi hati-hati Baik. Apa dia? Ya, disebut oleh para ulama, makmum yang bacaannya kurang baiklah, mana katakan, maka dia akan menampung. Salat berjamaah, kata Imam Al-Manawi, apa dia? Hikmah salat berjamaah, orang yang salatnya kurang sempurna akan ditampung oleh orang yang salatnya yang lebih sempurna. Maka jadilah semua sempurna. Itu kelebihan salat jamaah. Sebab tu kalau salat seorang diri kat rumah tak dapat. Tak sempurna lah jadi. Walaupun sah tapi tak sempurna. Jadi tak sempurna. Tapi solat jamaah, kalau kita kurang sempurna, ada orang solat paling sempurna, maka dia akan menampung. Jadilah semua itu sempurna. Boleh? Ya. Ya. Assalamualaikum dia kanan toleh lah. Ya. Lalu makmum pula dia Assalamualaikum dia resign, dia angkat kepala, tak tangan tak kepala. Baik. Hukum sapu muka. Baik, hukum sapu muka ini apa kata ulama disunatkan dan ada doa dia juga. Baik, sunat bagi salam ketika salat jangan angguk. Ini saya sebut, kata guru kami jangan diangguk. Ini belum lagi kami jumpa dalil atau nas yang tertentu. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata apa? Hanya toleh sahaja. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah. Tu dia. Hanya tulis saja. Jadi ada tak doa siapa muka? Ada doa dia. Astaghfirullahalazim apa? Jap. Ni waktu kita solat kita ingat, kadang-kadang bila waktu kita nak bagi tu jadi tak ingat. Astaghfirullahalazim alladzi la subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhhibil ba'sa rabban nas. Itu doa dia. Minta maaf kadang-kadang saya tak ingat doa ni, tapi bila waktu solat kita boleh ingat. Kita buat ingat, tapi itulah. Bila kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhibil ba'sa rabban nas. Itu doa dia. Ketika kita raut tangan kita daripada atas kepada muka, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhibil ba'sa rabban nas. Doa tu ada dalam kitab ni juga, tuan-tuan. Jangan risau, ada dalam kitab ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? Hur Rahmanur Rahim. Allahumma adhhibil ba'sa rabban nas. Kita minta doa kepada Allah supaya lindungi kita daripada kejahatan manusia. Kan? Boleh faham tak? Maknanya kata kita juga meletakkan hati kita tergantung kepada Allah, kerana sekalian manusia ini semuanya di bawah takluk dan penguasaan Allah. Jadi tak boleh ada orang boleh bagi mudarat kepada kita melainkan dengan izin Allah. Itu nampak tak? Waktu solat, waktu nak sapu muka pun ada doanya juga. Yang ni tuan-tuan boleh lihat nanti dalam tajuk ni, tuan-tuan cari apa dia, adab makmum dan imam selepas salat. Lepas dia salam, apa dia nak buat? Ya. Boleh tak makmum bagi salam ketika imam salam pertama? Jawabnya boleh, tapi afdal dan sunnatnya makmum beri ruang kepada imam bagi salam yang kedua, baru dia bagi salam. Itu afdal. Boleh tak imam bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, dia pun assalamualaikum warahmatullahi? Sah tak? Sah. Malahan kalau dia bagi salam sama-sama dengan imam, bergerak sama-sama dengan imam pun dalam mazhab Syafi'i masih lagi dihukumkan sah, tapi makruh. Makruh. Tapi yang afdalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling afdal. Boleh kan? Yang ni pun nanti kita akan bincang di dalam kitab ni hukum, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Solat yang perbuatan makruh. Ya. Jadi amalan dia melaksanakan sembahyang makruh paling biasa. Dengan imam pun tidak bersama-sama imam semua buat macam ni solat dia. Kurang fadilat solat jamaah dia. Dia tak membatalkan. Buat perkara makruh tak membatalkan, tapi buat perkara makruh ada kalanya boleh menjejaskan fadilat jamaah, dan ada kalanya boleh mengurangkan fadilat jamaah. Itu sahaja dibincang. Tapi apa dia perkara makruh? Banyak, tuan-tuan, perkara makruh. Makruh dalam solat itu apa dia? Antaranya kita solat dengan memakai pakaian yang bercorak-corak. Tapi makruh ni dia bukan menjejaskan fadilat jamaah, tak. Tapi makruh yang saya sebut ni mengurangkan fadilat jamaah sahaja. Boleh faham? Jadi makruh, contoh apa dia? Imam tidak bersutrah. Maka ini bukan membatalkan jamaah, bukan mengakibatkan tak dapat fadilat jamaah, tapi dia mengurangkan sahaja fadilat berjamaah. Jadi kita tengoklah makruh apa yang dia buat. Makruh yang menjejaskan fadilat jamaah ke, ataupun mengurangkan fadilat jamaah. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja, tuan-tuan. Jadi nanti insya-Allah lepas ni kita terus solat. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya yang baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.